Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar murid-murid semua? Saya harap murid-murid semua berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Okey, hari ini kita akan sambung lagi pelajaran fiqh tahun 2 kita. Kita akan buat ulang kaji sekali lagi. Okey, murid. Okay, jom kita tengok sama-sama. Okey, hari ini kita akan ulang kaji tentang pelajaran kedua, iaitu hadas. Okey, tengok kat sini. Hadas terbahagi kepada dua. Hadas terbagi kepada dua. Dekat orang ni hadas kecil dan hadas besar. Okey, hadas terbagi kepada dua, hadas kecil dan hadas besar. Okey, murid-murid boleh tengok buku teks. Okey, buka muka surat 10. Okey, hadas terbagi kepada dua, hadas kecil dan hadas besar. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, yang seterusnya kita ada kat sini dekat muka surat 11, pengertian hadas kecil. Okey, kita baca sama-sama. Okey, keadaan yang mewajibkan wuduk bagi seseorang yang hendak melakukan ibadah yang tertentu seperti solat. Okey, jadi sekali kita baca sama-sama. Keadaan yang mewajibkan wuduk bagi seseorang yang hendak melakukan ibadah yang tertentu seperti solat. Okey, murid-murid masing kat sini, kalau kita berada dalam keadaan hadas kecil, maksudnya kalau kita berada dalam keadaan hadas kecil, kalau kita nak buat ibadah seperti solat ataupun baca Al-Quran dan sebagainya, kita kena ambil wuduk. Okey, kita kena ambil wuduk, baru kita boleh solat, baru kita boleh pegang Al-Quran, baca Al-Quran dan sebagainya. Okey, murid-murid. Okey, kalau kita dalam hadas kecil, kita tak ambil wuduk, kita tak boleh nak solat, kita tak boleh nak pegang Al-Quran, baca Al-Quran dan sebagainya. Okey, murid faham? Okey, tengok yang seterusnya. Okey, kat sini kita ada perkara-perkara yang menyebabkan berhadas kecil. Okey, perkara-perkara yang menyebabkan berhadas kecil. Okey, kalau kita ada melakukan 5 perkara kat sini, maksudnya kita dah berhadas kecil. Okey, tengok yang pertama, bersentuh antara kulit lelaki dan perempuan yang bukan mahrim tanpa lapik. Okey, bersentuh antara kulit lelaki dan perempuan yang bukan muhrim tanpa lapik. Okey, maksudnya kalau kita tersentuh, contoh kamu tersentuh kawan lelaki kamu dekat dalam kelas, tersentuh tanpa sengaja, itu dikira hadas kecil. Ataupun yang lelaki tersentuh kawan perempuan kamu di dalam kelas, okey, tersentuh tanpa sengaja, itu dikira berhadas kecil. Okey. Okey, tengok yang kedua. Yang kedua, keluar sesuatu dari kubul atau dubur. Okey, keluar sesuatu dari kubul atau dubur. Okey, tengok sini ada 3 perkara. Yang pertama, angin. Ini kentut lah. Angin senang kata kentut. Kalau kamu terkentut, maksudnya kamu dah berhadas kecil. Okey, yang kedua, air besar ataupun bahasa kita berak. Kalau kamu buang air besar ataupun berak, kamu dikira berhadas kecil. Okey, yang ketiga, air sekali, air kecil. Air kecil ni kiranya kencing lah. Maksudnya kalau kamu buang air kecil ataupun kamu kencing, kamu dikira berhadas kecil. Jadi kalau kamu nak melakukan ibadah seperti solat dan sebagainya, kamu kena ambil wuduk. Okey, yang ketiga, hilang akal. Hilang akal ni senang kata gila ataupun nyanyuk. Maksudnya orang itu dia tak boleh berfikir dengan betul. Dia tak boleh nak bezakan mana salah dan yang mana betul. Okey, yang keempat, tidur yang tidak tetap kedudukan punggung. Okey, yang keempat, tidur yang tidak tetap kedudukan punggung. Maksudnya bila kita tidur, punggung kita bergerak ke kanan, bergerak ke kiri, bergerak ke atas, bergerak ke bawah. Okey, jadi bila keadaan kita macam tu, kita dikira berhadas kecil. Okey, kalau kita tidur lasak bontot kita, kejap punggung kita kejap ke kanan, kejap ke kiri, kejap ke atas, kejap ke bawah, sampai jatuh katil, itu dikira hadas kecil. Okey, yang kelima, akhir sekali, menyentuh kemaluan dengan tapak tangan. Menyentuh kemaluan dengan tapak tangan. Tak kira lah kamu lelaki ke perempuan, kalau kamu menyentuh kemaluan kamu dengan tapak tangan, kamu dikira berhadas kecil. Okey. Okey, kat sini kalau kita nak hilangkan hadas kecil ni, kita kena ambil
wuduk, barulah kita berada dalam keadaan suci, barulah kita boleh melakukan ibadah seperti solat, memegang Al-Quran, tawaf dan sebagainya. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, yang seterusnya, perkara-perkara yang dilarang ke atas orang yang berhadas kecil. Perkara-perkara yang dilarang ke atas orang yang berhadas kecil. Okey, kalau diri kita, diri murid-murid berada dalam keadaan berhadas kecil, kita tidak boleh tawaf. Okey, tak boleh tawaf, kita tak boleh. Yang kedua, solat. Yang ketiga, kita tak boleh memegang Al-Quran. Yang keempat, kita tidak boleh sujud syukur. Habis tu Ustaz, macam mana kami nak buat benda ni? Okey, kalau kamu nak buat tawaf, kamu nak buat solat, kalau kamu nak memegang Al-Quran, kalau kamu nak buat sujud syukur, kamu kena ambil wuduk. Kamu kena ambil wuduk, barulah kamu boleh melakukan ibadah-ibadah dekat bawah ni. Okey, kamu boleh tawaf, kamu boleh solat, kamu boleh memegang Al-Quran dan kamu boleh sujud syukur. Yang penting kamu ambil wuduk. Okey, itu sahaja untuk hari ini murid-murid. Okey, itu sahaja ulang kaji untuk hari ini. Okey, terima kasih kerana sudi mendengar penjelasan Ustaz, pandangan Ustaz. Okey, saya kata Ustaz ingin memohon maaf sekiranya ada kekurangan dalam penerangan Ustaz, dalam penjelasan Ustaz. Okey, kalau adanya sekiranya di antara kamu yang tidak faham, boleh beritahu Ustaz. Ustaz akan terangkan balik kat kamu. Okey, tak ada masalah. Okey, itu sahaja untuk hari ini murid-murid. Terima kasih kerana sudi mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.